berkuasa tempatan. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Terima kasih kepada saudari pengacara majlis yang saya muliakan, di mana bersemangat sekali. Yang berbahagia Datuk Wan Suraya Wan Muhammad Razi, anak Taiping Bandar Warisan yang tersukuh selaku Ketua Audit Negara. Yang berbahagia Datuk Wira M. Nur Azman Taib, Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan PKT. Berbahagia Puan Hajah Fatimah Ramuji, Timbalan Ketua Audit Negara Kewangan. Yang berbahagia Datuk Muhammad Fazli bin Muhammad Kenali, Ketua Pengarah Jabatan Kerajaan Tempatan. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang saya hormati dan kasihi sekalian. Salam sejahtera, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan yang mengucapkan syaraf dan tahniah kepada Jabatan Audit Negara atas kejayaan menganjurkan khusus pemantapan PBT Kewangan Pengarah PBT sebagai kali pertama dalam sejarah. Terima kasih tahun berlalu. Jika ada bagi lagi, jika boleh tiap-tiap tahun dibuat. Saya mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada Jabatan Audit Negara dan Akademi Audit Negara kerana bukan sahaja menganjurkan khusus pemantapan penyata kewangan pihak berkuasa tempatan kepada pegawai-pegawai PBT di seluruh negara. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Wan Suraya Wan Muhammad Razi, Ketua Audit Negara, kerana mengundang saya untuk meluncurkan khusus pemantapan penyata kewangan PBT anjuran Akademi Audit Negara dengan sokongan daripada semua 155 PBT yang terlibat. Khusus ini amat tepat dengan aspirasi kerajaan Madani supaya organisasi awam kita sentiasa mempunyai tata kelola yang baik, berkesan. Seperti yang dikatakan tadi, cekap, tepat dan terus untuk memastikan penyampaian perkhidmatan yang terbaik dan berintegriti. Ini termasuk dalam pengurusan sumber manusia, pengurusan perakaunan, dan juga kewangan dan sistem pelaporan yang jelas. Selain itu, perkara-perkara tersebut juga merupakan aspek penilaian utama di dalam sistem penerapan bintang pihak berkuasa tempatan yang telah dilaksanakan oleh KPKT sejak tahun 2009. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, negara kita kini berada atas landasan yang betul. Menurut laporan ini, World Competitiveness Index, Malaysia kali pertama berjaya mendahului Korea Selatan. Kini kita menduduki tangga ke-27 jika dibandingkan dengan tahun 2022. Malaysia menduduki tangga ke-32, kini 27. Kita naik 5 tangga, mendahului negara Jepun yang menduduki kedudukan 34 dan South Korea 35. Ini merupakan hasil usaha gigih tuan-tuan dan puan-puan sebagai penjawat awam yang merupakan benteng pertahanan negara yang ulur sekali. Saudara-saudari sekalian, selain daripada itu, dari segi persepsi indeks anti rasuah, negara kita juga kini berada di landasan yang betul. Dulu kita berada di tangga ke-63. Hari ini sudah meningkat duduki 5 tangga ke-57. Ini adalah juga salah satu pencapaian walaupun usia Madani masih lagi setahun 2 jagung, tapi sudah mula nampak hasil. Ini semuanya perlu dukungan dan sokongan 1.6 juta bilangan penjawat awam. Oleh kerana itu, sebagai penghargaan, besok sebenarnya hari Jumaat yang penuh barakah, tuan-tuan dan puan-puan akan terima bonus istimewa dari kerajaan Madani. Semua dapat 2,000, Ketua Audit Negara dapat 1,000, Menteri potong gaji 20%. Saudara-saudari, ini adalah komitmen kita. Saya yakin
Kursus ini dapat membantu para peserta untuk menambah baik penyediaan penyata kewangan PBT masing-masing. Dengan penekanan diberikan terhadap isu-isu audit yang telah pun dibangkitkan oleh Jabatan Audit Negara bagi memastikan penyata kewangan disediakan selaras dengan piawaian dan peraturan yang ditetapkan. Untuk makluman saudara-saudari, khususnya pegawai-pegawai PBT, adalah sangat penting sebelum kita belanja atau meneruskan apa-apa projek baru. Dasar kerajaan adalah sangat jelas. Kita nak mencegah projek Gajah Putih yang membazir dengan ketirisan. Kita harus memastikan SOP yang telah pun dikeluarkan dapat dipatuhi, termasuk semua projek baru yang berskala besar wajib ada feasibility study supaya kita pastikan ini memang atas keperluan, bukan atas kehendak sahaja. We have to build what is needed and not what we want. Kedua, untuk pastikan setiap sen pembayar cukai sentiasa dibelanja cepat dan tepat telus. Kita harus pastikan dia ada cost benefit analysis, CBA. Itu penting supaya perbelanjaan kita memang paling berbaloi. Jika pakcik-makcik dekat pasar beli sayur pun tahu tawar-menawar, takkan pegawai kerajaan kita yang cemerlang terbilang tak tahu mau kira. Ini adalah sangat penting supaya kita pastikan tiap lampu berharga RM1,000, jangan kita belanja dengan harga RM5,000. Ini adalah satu pembaziran. Bagi saya satu dosa. Oleh kerana itu, jika nak dapat pahala, silalah buat cost benefit analysis untuk jimat, pastikan setiap sen kita belanja memang tepat pada tempatnya. Selain daripada itu, saya melihat semasa pensijilan penyata kewangan kerap berlaku isu-isu berulang seperti ketidakpatuhan kepada piawaian perakaunan ataupun peraturan kewangan yang sedang berkuat kuasa dan syarat-syarat perjanjian. Saya berharap penyertaan khusus seperti ini, saya difahamkan 3 hari ada 8 sesi. Kita harap 8 sesi ini boleh memberikan ilham dan inspirasi kepada pegawai-pegawai PBT kita khususnya yang menjaga kewangan dapat mengambil iktibar daripada kursus ini dan kita laksanakan apa yang kita belajar sempena khusus ini. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, saya harap penyertaan khusus seperti ini dapat bantu mengurangkan bilangan isu-isu yang dibangkitkan oleh Jabatan Audit Negara. Seperti yang dikatakan oleh Ketua Audit Negara tadi, kita ada 155 PBT, ada 2 lagi PBT belum serah penyata kewangan, ada 4 lewat audit belum habis. Ini harus kita ambil sebagai iktibar supaya tidak mengulangi kesilapan sedemikian. Saya mendapat masih ada wujud teguran audit mengenai aspek pengurusan, pemantauan dan penyempurnaan projek-projek pembangunan yang memerlukan usaha penambahbaikan dan perhatian yang berterusan daripada pengurusan tertinggi pihak kuasa tempatan bagi memastikan pematuhan kepada piawaian audit dan keberkesanan projek. Sekiranya aspek kewangan dan audit masing-masing tidak diuruskan dengan baik dan cermat, maka ia bukan saja menjejaskan pengurusan PBT, tetapi juga kualiti hidup masyarakat tempatan. Pada hari-hari yang saya kasihi sekalian, saya difahamkan khusus yang diadakan selama 3 hari ini dihadir oleh seramai 170 orang peserta yang terdiri daripada Datuk Bandar, yang Ketua, pengurusi, pengurus besar dan pegawai kewangan PBT. Dan hari ini ada 18 YDP dan Datuk Bandar dan pengurusi yang turut bersama kita dalam dewan ini. Syabas dan tahniah, ini menunjukkan komitmen YDP dan Datuk Bandar yang sudi belajar. Kita harus mempunyai sikap menimba ilmu sepanjang hayat, lifelong learning attitude. Ini sangat penting supaya kita tidak ada sikap angkat paku masuk sendiri. Itu saya amat bangga dengan sokongan padu yang ditunjukkan oleh PBT dari seluruh negara untuk menjayakan kursus ini. Dengan adanya kehadiran pengurusan tertinggi PBT seperti Datuk Bandar, termasuk Datuk Bandar Raya Kuantan, barisan yang ketua daripada Majlis Daerah Krian,
Perak Tengah, Tanjung Malin dan Padang Terap. Komitmen ini sangat penting kerana saya sentiasa percaya pimpinan melalui teladan. Bab kata pepatah Melayu, yang baik dijadikan teladan, yang buruk dijadikan sempadan. Akademi Audit Negara telah mengundang pegawai-pegawai yang berkaliber dan berpengalaman dari Jabatan Audit Negara sebagai penceramah untuk khusus ini. Isu-isu audit yang sering dibangkitkan oleh Jabatan Audit Negara dalam surat pemerhatian audit semasa proses pengauditan penyata kewangan PBT juga akan dibentang dalam khusus ini. Saya amat berharap agar jalinan kerjasama antara Jabatan Audit Negara, Kementerian KPKP serta seluruh PBT akan dapat dipertingkatkan lagi dari tahun ke tahun untuk pastikan penyata kewangan PBT dapat dimantapkan lagi. Kepada semua peserta khusus, besar harapan saya agar yang berbahagia datuk, tuan-tuan dan puan-puan dapat menggunakan peluang ini dengan sebaik-baik demi menimba ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Saya ingin menyuruh kepada semua peserta supaya memberikan tumbuhan dan komitmen sepenuhnya dalam khusus ini. Sebelum saya mengakhiri ucapan, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua penceramah dan fasilitator yang terlibat dalam khusus ini. Tanpa jasa dalam bakti dan ilmu tuan-tuan dan puan-puan, tidak mungkin khusus ini akan mencatat kejayaan. Untuk kita maklumat kita semua, Jabatan Audit Negara dengan kata sebenarnya it is a voice of conscience, okay, untuk menjaga dana awam. Sekiranya kita dapat menjaga dana awam dengan penuh tertib dan belanja secara berhemat, saya sesungguhnya percaya we can make Malaysia great again. In the past 5 years, we have lost so many grounds, and other countries are all competing with us. Negara-negara jiran yang lain telah banyak mendahului kita. Indonesia, Filipina, Thailand, bila kita masih lagi dengan sibuk dengan pergolakan politik yang tidak pernah berkesudahan, negara-negara lain sudah mendahului kita. Maka kini sudah sampai masanya dengan kestabilan, dengan pemerintahan Tuan-Tuan Agong yang baru, saya sesungguhnya percaya this is the golden 5 years that we have. Tahun ini Kerajaan Madani akan fokus dalam pembangunan ekonomi serta reformasi institusi yang penting untuk membetulkan kesilapan pada masa silam. Dan tahun depan Malaysia, tanah air kita yang tercinta ini, akan menjadi penerusi ASEAN, di mana seluruh ketua-ketua negara utama dunia akan melawat tanah air kita. Dan pada 2026 adalah tahun melawat Malaysia. Therefore, in these coming 3 years is a very, very crucial and critical years for us to crawl back and make Malaysia great again. Saya sesungguhnya percaya warga keluarga KPKP di bawah pimpinan Datuk KSU dan juga seluruh PBT, we are one family. Kita kena pastikan tiada yang tertinggal, tiada yang tertinggi. Semua kita akan pastikan Malaysia yang tercinta ini negara yang amat berpotensi. Kita bersikap meraihkan keberbagaian. Jangan lupa masyarakat berbilang kawan, keberbagaian budaya bangsa adalah kekuatan kita, adalah keistimewaan kita. Apabila kita bersatu dalam perbagaian, unity in diversity, Malaysia will be great again. Sekian, terima kasih. Nanti makan, sisi.